Hai, Assalamualaikum. Nama korang and welcome back to my YouTube channel. Okey, sekarang dah 14 hari bulan. So, 11 hari bulan yang itu apa yang korang beli kan? Takkan tak ada kot. Okey, biasalah 11 hari bulan ni lah duit banyak mengalir. Actually, untuk kali ini aku akan adakan segmen Asal Benda Boleh Ulas, yang mana aku akan ulas benda ni. Ini dah lama dah buat aku minta, tapi aku sebenarnya nak beli brand lain, iaitu brand T-Fall, tapi end up setelah aku buat review dan beberapa yalah, tanya-tanya orang ni so on and then end up inilah benda ni. Nak tahu apa? Teruskan menonton ke segmen yang seterusnya. Oh, sebelum tu, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube ku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Okey, kembali lagi kita dalam segmen Asal Benda Boleh Ulas untuk kali ini. Okey, ini barang dia yang aku nak ulas hari ini, iaitu Mi Smart Air Fryer 3.5 liter. Okey, the reason aku beli Mi Smart Air Fryer ni ialah first, aku nak air fryer, dan kedua, aku dah something yang smart yang aku boleh control dari apps. Mana tahu, sebab lah nak beli Thermomix belum capai tahap lagi. So ini je lah yang aku mampu buat setakat ni. Okey, kat sini gambar depan belakang sama je. Kat sini ada bagi tahulah feature-feature yang dia ada. Kapasiti 3.5 liter. Okey, suhu boleh capai 40 ke 200 degree C. Ada app smart control. Aku tak tahu smart control ni macam mana, nanti kita tengok lah. 24 hour timer. Lepas tu ada interactive OLED display. Ni yang menarik. Dia ada display walaupun yalah, bukan macam expander punya interface tapi still memadai. Ada lebih kurang 100 cloud recipe. Aku tak tahu macam mana cloud recipe tu, nanti kita tengok lah. Sebab reason dia aku cakap macam tu, kita tahu Mi ni, kalau kita beli barang Mi ni, dia ada dua version. Either kita go to China punya server ataupun global punya server. Yang mana global server tu normally buy local lah. Tapi bila kita buat research, 10% je sebenarnya yang global. Yang lain-lain tu semua. Sebab aku pun ada aim dia punya rice cooker. And then disebabkan sukar nak dapatkan rice cooker yang global version punya, sebab aku dah start pakai vacuum. Aku pernah ulas dalam video sebelum ni. Vacuum, robo vacuum Mijia 1C tu, dia guna global. So takkan aku nak beli baru balik untuk beli yang China version punya dan restart balik semua benda. Tapi itulah, sebenarnya sempat lagi, aku baru 2 alat je kan. Tapi tengoklah macam mana. Ni antara yang termurah aku dapat, dan global version. Sebab majority item yang dekat Shopee tu adalah China version. So itulah kelebihan dia. Pros on China version is banyak lagi barang yang boleh diguna. Macam period nasi aku cakap tu lah. Aku pergi semalam Mi Concept Store, China global version punya, untuk 1 liter kapasiti dekat 400 something. Kalau yang China version punya tu 5 liter baru 300 something. So bayanglah betapa beza dia tu. Mungkin sebab kekurangan produk. So yalah, low supply, high demand. So harga tinggi lah. Jom kita bawa keluar dulu apa item yang ada. Packaging dia nice. Dia ada tangkai macam ni, senang nak bawa. Tapi yalah, benda beli kat online. Apa yang kita ada ini adalah warranty booklet. Tak ada apa sangat, aku tak nampak. Biasa kalau kita beli barang ada warranty, dia ada booklet untuk kita fill bila kita start warranty tu kan. And then manual. Panjang ke tebal ni biasa dia ada. Kita tengok ada macam-macam bahasa ada kat situ. So kita letak tepi dulu. Then protection polish screen ni bawa keluar. Macam ni lah korang kalau kerja promoter dekat stand hang ke, aku letak bawah dulu kot. Susah nak buka. Okey. Dan ni dia ada green pan dia. Kalau jenis yang nak letak makanan, and then dia heat kan, and then oil tu turun ke bawah. Dia punya grill stainless steel,
kualiti jangan tanya, aku tak tahu. Okey, kat sini ada spesifikasi dia. So aku tengok plug ni macam tak dicabut, so dia bukan macam kebiasaan home appliance ataupun perkakas dapur yang kita boleh unplug and then cari kabel lain, tapi ini tak. Dia tulis Mi Smart Air Fryer 3.5 ml L, sorry. Dan dia tulis nama dia Air Fryer model MAF02. Nanti aku tulis. Rated power 1.5 kW. Lepas tu okay, biasalah manufacture dekat China lah. Okay, apa lagi? Tak ada apa sangat. Okay, rated voltage 20 to 220 until 240. Frekuensi 50-60 Hz. Yalah, rated volume. Rated volume tu kapasiti dia lah. Kalau tengok sini design dia, yalah seperti kita tahu, Xiaomi dia buat barang tu macam nak nampak macam Apple, nampak eksklusif. Kat sini memang clean, tak ada apa-apa button. Tapi aku rasa ni touch panel lah. Okay, touch panel. Ada power button atas ni, ada logo Mi. Dan kat atas ni, in between this, yang ni plastik. Yang plastik ni nampak macam hollow sikit, yang ni nampak macam solid. Ni handle dia, lepas tu and then dia ada, aku tak tahu ni rubberized ke atau material macam-macam, tapi dia macam hard plastik. Then ni dia punya kaki dia, ada rubber supaya dia tak slip. Dan ada airflow lah dekat sini, dan juga airflow kat sini. So kat sini dia bagi warning, jangan sentuh lah. By right, safety warning untuk thermal macam ni, dia patut buat benda tu lebih obvious for safety precaution. Yalah, sebab tak nampak kan dari jauh kalau budak-budak sentuh. Yalah, so benda ni kita kena letak tempat yang selamat. Okay, jom kita try power on dan kita try setup dulu. Smart Air Fryer ni dia didatangkan dengan plug jenis yang boleh mesh dengan soket CEF, type CEF. Normally kalau kat Malaysia ni kita hanya ada jenis type G, tapi ada certain power extension yang equip dengan universal socket. So kalau nak pakai, memang kena pakai jenis universal socket lah. Sebab yang Mi plug ni, sebab dia jenis 2 pin rounded, dengan dia punya sizing dia tu memang tak boleh masuk lah dekat most surge protector. Except aku jumpa ada satu brand kot, iaitu Hanki. Hanki ada. So Hanki, sebab dia punya socket tu datang dengan universal, so mungkin Hanki tu dia dah pergi jauh. So yalah, sebab Hanki ni pun satu brand yang aku tengok reliable dan affordable. Dia sama macam jenama Masterplug, Targus, Belkin, TP-Link, tapi dia datang dengan universal socket. Sebab aku try cari kat Shopee, tak banyak option sangat lah untuk universal socket jenis power surge. Okay, untuk Mi Air Fryer ni kita boleh kendalikan dengan menggunakan apps. So first kita kena install lah. Macam aku dah ada apps tu sendiri. Okay, the moment kita dah first set up semua, first thing first, kita kena power on dulu. And then after kita power on, kita kena enable dia punya wifi. So benda ni optional. Wifi tu kalau kita nak pakai manual, kita tak perlu on pun tak apa. Tapi macam aku nak add into aku punya current apps jenis global version, so aku kena configure dulu, and then aku kena enable wifi tu. So kepada yang tak ada apps ataupun tak berminat untuk turn on wifi, still boleh pakai juga. Dia ada pilihan-pilihan menu, cuma limitation lah dekat dia punya pilihan menu tu. Sebab kalau kita boleh connect to apps tu, dia akan banyak lagi resepi. And then lepas kita configure semua dia punya network, and then kita dah add apps tu, kita boleh proceed dengan kita punya masakan. So kat apps tu juga dia ada option, sama ada kita nak guna resepi yang sedia ada ataupun kita gunakan
custom recipe yang mana kita mungkin tahu lebih mendalam. Contohnya macam makanan biasa dalam paste kan, so kita boleh tahu berapa suhu dan berapa lama yang diperlukan. Itu semua bergantung kepada preferences masing-masing lah. So untuk first cook aku untuk mi air fryer ni, aku just untuk reheat purpose. So first aku akan letakkan dulang yang dia bagi tu, sebab selain daripada bekas tu, dia datang dengan satu dulang removable punya dulang tu, kita boleh remove sebab yang tu coating punya dulang untuk tujuan pembersihan. And then first layer punya dulang, kita letak kita punya sampel, and then sampel pula, kita letak kita punya masakan, and then kita letak lagi, kalau kita perlukan 2 layer, kita perlu letak satu lagi stainless steel punya grill untuk stack. Okey, kita boleh letak satu lagi makanan atas tu. Kalau kita tak perlu grill tu, sebab nanti kita kena declare balik dekat apps tu masa lepas kita dah letak semua kita punya makanan tu, and then kita pasang balik bekas tu dekat air fryer tu, and then kita akan set up pula. Macam untuk pilihan kali ni, aku akan pakai chicken wing, yang mana aku memang tahu chicken wing IKEA tu, sebabkan dia dah sejuk, so aku nak panaskan balik. So aku akan pilih function chicken wing, and then aku akan untuk case ni aku pakai 2 layer, and then aku akan pilih masa tu separuh daripada actual cooking, sebab actual cooking tu daripada 15 minit. So dia pun ada feature kalau untuk masakan yang lebih daripada 8 minit, kalau tak silap aku, lebih 8 ataupun 10 minit, kita perlu keluarkan sebentar, sebab dia akan bagi satu notification untuk kita goncangkan untuk pembakaran, masakan tu lebih sekata. Okay, so semua area tu memang kena heat lah. So untuk case ni after 8 minutes dan kita boleh keluarkan lah daripada bekas tu, dan proses memasak pun settle. Okey, itu saja asal benda boleh ulas untuk kali ini. Apa yang aku boleh conclude ataupun secara konklusinya, bagi aku mi air fryer ni satu pembelian yang agak berbaloi. Kalau nak ikutkan at the first place, aku plan nak proceed dengan default punya, tapi yang tu manual lah, semua dial button manual, tak ada digital punya display, dengan harga yang jauh lebih mahal pada 11.11 punya sale. Sebab default kita tahu waktu ni tengah buat sale kan. Okey, tapi mi air fryer ni masalah dia, problem dia, susah nak cari yang global version pada harga yang munasabah. Sebab banyak barang mi ni dia dikeluarkan pada China version instead of global version. Itu semua well known lah. Memang kalau siapa yang first dah start dengan China version, memang most of the item available. Tapi itulah, kalau pakai China version memang kita kena beli dia punya adapter lah, type I good tak silap, China punya type plug tu. Okay, so since aku dah start dengan global version yang robot vacuum aku ulas pada video yang terdahulu, so that's why aku just proceed je lah. Sebab aku tak rasa rumah aku ni akan smart dalam masa 5-6 tahun. Tapi tak tahulah 10 tahun lagi macam mana. Mungkin ada brand lain yang akan muncul. Dari segi kualiti masakan, daripada first cook aku tu ok, aku puas hati. Ayam tu memang keluar rangup. Cuma itulah, aku terlupa nak buat footage tu, nak tunjuk rangup ya, popia tu pun keluar cantik walaupun dalam keadaan reheat. Cuma ada beberapa masakan yang mungkin aku silap setting, macam kari pap sejuk beku daripada Ramly tu,
dia punya kulit tu sedikit dry. Dalam tak ada masalah, cuma bila dry tu dia jadi agak sedikit keras lah. So itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.